InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak merasakan satu perasaan gembira. Kita nak rasa gembira, kita nak rasa tenang. Bersama-sama dengan nikmat yang Allah berikan. Dan kalau kita diuji dengan kesusahan, pada hari ini mungkin kita ada ujian-ujian kesusahan, apa-apa sajalah, maka kita nak rasakan bahawa ujian itu adalah merupakan satu kebaikan kepada kita, walaupun kita nampak susah, sakit, kerana kesusahan dan kesakitan itu adalah merupakan satu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah bagi pada kita, tentulah Allah bagi yang terbaik, sebab itulah yang terbaik bagi kita. Itu tanda Allah sayang pada kita. Jadi kita nak sentiasa positifkan pemikiran kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya pada hari Jumaat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi kita banyakkan selawat ni. Kalau boleh hari ni dapat 1000, kalau boleh dapat 1000 kan. Kalau tak dapat 1000, dapatkan 700. Kalau tak dapat 700, dapatkan 500. Tak dapat 500, dapatkan 100. Kalau tak mampu 100, kita cubalah. Kita kata berapa yang kita mampulah. Banyakkan selawat. Kerana selawat itu adalah merupakan cahaya kepada kita. Allah akan memberikan cahaya kepada kita. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita, insya-Allah. Dan inilah yang kita kena minta pada Allah. Kita kena minta pada Allah cahaya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya-cahaya kami. Rabbana atmim lana nurana, sempurnakanlah cahaya-cahaya kami, dan kemudian ampunikanlah dosa kami. Kaulah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Sentiasa kita minta kepada Allah cahaya. Dan kemudian kita nak mengakui kelemahan kita, kelemahan-kelemahan kita. Kita kena mengakui kelemahan kita. Kerana kalau kita tak mengakui kelemahan kita, maka kita seolah-olahnya kita tak perlukan pertolongan Allah. Kita amat perlukan pertolongan Allah. Maka kita kena mengaku kelemahan. Jadi kita nak melihat makhluk itu lemah. Nak melihat makhluk lemah. Nak melihat kita ni lemah. Jadi apabila kita melihat makhluk lemah, maka pada masa itu kita sama-sama nak merasakan bahawa kita amat memerlukan Allah. Semalam Allah izin salah seorang daripada sahabat kita telah pun dipanggil oleh polis. Dipanggil oleh polis bukanlah kerana dia buat kesalahan ke apa, tapi mungkin ada orang buat laporan tentang apa yang dia cuba kongsikan dengan kawan-kawan yang lain, iaitu berkenaan dengan vaksin. Jadi adalah manusia yang mungkin merasakan bahawa tak patut lah sebagainya lah. Jadi apabila begitu, maka dia telah pun disuruh untuk buat laporan
ataupun buat satu statement lah, kenyataan. Dan saya nak sebutkan kat sini, tuan-tuan puan sekalian, yang pertama sekali, kita hendaklah merasakan dalam kehidupan kita ni, dan kita sungguh-sungguh kena proses diri kita ni, bahawa yang pertama sekali, apa pun yang berlaku adalah daripada Allah. Apa pun yang berlaku, tidak ada satu yang perkara yang berlaku melainkan daripada Allah. Inilah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila berlaku perkara tersebut, maka perkara tersebut tentu ada kebaikan dia. Kepada orang beriman ada kebaikan. Kepada orang yang tidak beriman, dia akan rasa susah dan tidak ada kebaikan. Pada orang beriman, ajaban di amril mukmin. Ajaib kepada orang-orang yang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila diberikan kepada dia kebaikan, kesenangan, baik pada dia, maka dia tenang dengan tu. Dan bila diberikan kesusahan dan kepayahan, maka itu pun baik juga bagi dia. Dua-dua baik. Dua-dua baik. Dua-dua dapat pahala. Yang pertama, dia syukur, syakara. Yang kedua, dia sabar, sabara. Dua-dua dapat pahala belaka. Sebab kita kena sama-sama yakin. Yakin ni kena yakin betul ni. Tidak ada ragu-ragu sikit pun. Kita kena yakin ni, tidak ada sikit pun keraguan. Kita kena tanam dalam diri kita bahawa kehidupan di dunia ni hanya untuk ujian. Hidup kat dunia ni ujian. Dan kehidupan yang sebenar ialah akhirat. Itu kehidupan sebenar. Kehidupan kat dunia ni ujian. Ini semua mesti kita yakin. Mesti kita yakin. Makna yakin ni apa? Tidak ada yang kita kata ragu-ragu sikit pun. Tidak ada syak dan wahan. Tidak ada ragu-ragu, syak dan wahan. Tidak ada semua. Yang ada ialah al-yaqin. Al-yaqin. Ini kita kena yakin ni. Inilah ujian dia. Ujian pertama, nak yakin. Nak meyakini bahawa Allah yang menjadikan segala-galanya. Nak yakin Allah jadikan segala-galanya. Itu nombor satu. Ujian. Kan? Betul ke Allah jadikan ni? Kita nampak macam manusia yang buat. Kita nampak macam Dajjal yang susun. Kita nampak macam orang yang punya. Tapi rupa-rupanya, rupa-rupanya Allah. Dan kita nak kena yakin. Yakin bukan cakap-cakap ni. Kita yakin nak rasa dalam hati. Nak rasa dalam hati. Sebab itulah kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita bersama perasaan kita. Bersama dengan kefahaman. Dan semalam saya tambah lagi. Ya hayyu, ya qayyum, ya hayyu, ya qayyum. Kita nak sebut ya hayyu, ya qayyum tu dengan yakin. Ya hayyu, ya qayyum dengan perasaan sayang pada Allah. Ini payah. Ini yang dikatakan ujian. Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok hati kita ni yakin tak yakin. Apa tanda kita yakin? Kita merasa tenang dengan qada dan qadar Allah. Tenang dengan qada dan qadar Allah. Sebab tu ada orang cakap kat kita kan, ni biasa kita dengar. Kalau kita yakin dengan sesuatu, jadilah dia. Kan? Kalau kita yakin dengan sesuatu, jadilah dia. Sebagaimana dalam satu hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan kita, sesungguhnya kan Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan persangkaan kamu. Ini kita nak kena faham, ni sunnah Allah ni. Sunnah tak berubah. Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan persangkaan kamu. Macam mana kita sangka pada Allah? Kalau kita baik sangka dengan Allah, husnul zon. Kita husnul zon dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka datang baik semua. Semua datang baik. Kalau kita su'uzon, kita berburuk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Walaupun benda tu nikmat, dia jadi buruk kat kita. Jadi buruk. Kenapa? Sebab kita dah mulakan dengan su'uzon tadi. Sebab itulah orang beriman, janganlah kita berburuk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah daripada hadis Nabi SAW. Kisah ni agak melucukan. Ini kisah dua orang. Orang yang Islam, yang beriman. Tetapi oleh kerana dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berdosa, maka dia dimasukkan dalam neraka. Kita ni kalau berdosa, tak bertaubat, Allah tak ampunkan. Kita kena bertaubat pada Allah. Bila kita bertaubat, Allah ampunkan, insya-Allah tak ada dosa.
Bila kita tangguh taubat, tiba-tiba mati dulu. Mati sebelum taubat. Maka pada masa tu, kan, kita mati dengan berdosa. Allah bakar kita dengan dosa itu. Kecuali lah kalau kita dah lebih banyak sangat buat baik ataupun rahmat Allah lah. Tapi ada dua kisah ni digambarkan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada saya. Ini hadis lama dah saya baca dah. Dua kisah manusia yang beriman, yang berdosa, yang Islam masuk dalam neraka Allah. Kemudian satu ketika Allah panggil. Allah panggil. Jadi bila Allah panggil tu, bila Allah panggil tu, dua orang naiklah. Dua-dua orang ni naik dalam keadaan badan dia berhitam, legam, dalam keadaan macam-macam lah. Maknanya diseksa dalam neraka Allah. Naik atas, maka Allah pun berfirman kepada dia. Bagaimana keadaan kamu dan Allah yang Maha Mengetahui. Ini cerita ni sebagai pengajaran daripada Rasulullah SAW. Bagaimana keadaan kamu? Maka dia kata, kan, dia kata, ya Allah. Dia nak jawab dengan Allah pun malu. Nak jawab dengan Allah pun malu. Nak kata sakit ke apa tak, malu. Sebab memang layak dia kena seksa. Sebab dia tak minta ampun. Kan? Kemudian Allah SWT pun, dia naik ke atas, dah berdepan. Maknanya bukanlah berdepan nampak Allah, tidaklah. Maknanya naik atas tu. Maka cakap-cakap, kan, kamu ni tak bertaubat. Patah balik. Allah pergi balik, patah balik. Allah suruh patah balik. Lepas cakap-cakap tu, patah balik. Patah balik ke neraka. Malaikat suruh dia patah balik ke neraka. Jadi yang seorang tu lari, laju, pop, terus terjun dalam Jahannam. Lari laju terus terjun. Yang seorang jalan perlahan. Kan? Perlahan, kejap-kejap tengok belakang, perlahan. Kan? Lepas tu Allah SWT panggil dua-dua lagi sekali. Ini nak pengajaran untuk kita lah. Kan? Kisah ni untuk pengajaran untuk kita. Maka Allah bertanya, dan Allah yang Maha Mengetahui. Kenapa engkau jalan perlahan-perlahan? Kenapa engkau pula bila dah kena masuk neraka lagi sekali, tak habis lagi dosa engkau, kan? Terus engkau lari, terjun terus, kan? Maka yang pelan-pelan tu kata, ya Allah, sesungguhnya, kan, aku tahu aku berdosa, tapi aku tahu engkau Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Aku haraplah aku jalan pelan-pelan ni, aku harap pada pengasih engkau, pemurah engkau, pengampun engkau, maka engkau ampunkan aku sebelum masuk neraka. Aku jalan perlahan, supaya mudah-mudahan engkau ampunkan aku. Ini harapan seorang hamba kepada Allah. Dia kata, aku yakin engkau Ar-Rahman, engkau Ar-Rahim, engkau Al-Ghaffar, Al-Ghafur, engkau yang Maha Pengampun. Maka sebab tu aku jalan pelan-pelan supaya apa? Mudah-mudahan tak sempat masuk neraka kali kedua, kan? Termasuk kali kedua, kan, aku diampunkan oleh engkau, ya Allah. Kemudian engkau pula kenapa berlari laju? Terus terjun, kan? Maka dia kata, ya Allah, engkau yang maha agung, maha mulia, maha kuat, maha berkuasa. Aku rasa tak layak untuk duduk berdepan dengan engkau. Naik keluar sekejap daripada neraka, aku rasa tak layak. Maka kata, aku malu pada engkau, ya Allah. Dan berjumpa dengan kau, maksudnya naik atas berhadapan dengan Allah dalam keadaan berdosa, aku lebih malu lagi pada dosa aku. Kan? Ini lebih mengazabkan aku. Malu di hadapan kau. Engkau Maha Pemurah, engkau Maha Pengampun, aku tahu. Tapi dosa aku ni, kejahatan aku menyebabkan kau campak aku dalam neraka. Aku malu pada engkau, ya Allah. Aku malu pada engkau. Aku terkejut. Biarlah aku duduk dalam neraka. Kerana aku layak duduk dalam neraka. Ini baik sangka dua-dua orang. Seorang kata, ya Allah, aku tahu engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Aku tahu engkau, aku yakin. Mudah-mudahan bila aku jalan pelan-pelan ni, kau ampunkan dosaku. Yang satu lagi, kan, dia kata, aku malu, ya Allah. Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi engkau campakkan aku dalam neraka. Tentulah dosa aku, jahat aku ni lebih. Aku malu. Dan berhadapan dengan kau, malu aku, lebih malu daripada aku duduk dalam neraka. Baik aku duduk dalam neraka. Dua-dua baik sangka dengan Allah. Maka Allah berfirman, oleh kerana kamu ni dua makhluk yang baik sangka, yang husnul zan, yang yakin dengan sifat-sifat aku, yang Maha Pemurah, Maha Pengampun. Pada hari ini aku ampunkan kau. Masuk di dalam
syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya tuan-tuan puan-puan, di dunia ni pun kita nak kena rasa kan bagaimana sesungguhnya kita ni kan apabila berada dalam berbagai suasana. Yang pertama sekali kita nak kena yakin bahawa dunia ini adalah merupakan tempat ujian. Kita hidup, kita mati, kita tidur, kita bangun, kita bergerak, kita duduk diam-diam, kita bercakap, kita senyap. Semua yang kita lakukan itu ujian. Malahan sejauh mana Allah SWT memberikan kepada kita sabarnya, syukurnya, itulah pilihan yang sepatutnya bagi orang beriman. Sebab tu kita nak gambarkan di sini, apabila kita yakin bahawa Allah lah sebenarnya pemilik kepada segala-galanya, maka kita tahu dunia ni tempat ujian. Maka masa itulah orang beriman boleh sabar. Dia boleh sabar. Dan pada masa itu juga orang beriman boleh syukur. Dia dapat satu kebaikan, dia dapat nikmat, dia tak lupa ni daripada Allah. Dia tahu ni daripada Allah. Dia yakin ni daripada Allah. Kemudian dia memanfaatkan nikmat tadi untuk membantu. Membantu diri dia, keluarga dia, sahabat-sahabat dia, membantu semua yang ada. Dan melaksanakan hak-hak yang ada. Yang memberikan kepada sesuatu yang sepatutnya dia membantu jalan Allah lagi. Sebab apa? Dia bersyukur. Allah bagi dia syukur. Ini perkara yang merupakan ujian. Sebab tu kita nak kena lihat setiap perkara yang berlaku pada kita, kita nak rasa sentuhan kasih sayang Allah. Kita nak rasa sentuhan kasih sayang Allah. Kalau Allah bagi kita kebaikan, kita nak syukur sangat. Sampai meleleh air mata, sampai menangis. Kata, ya Allah, aku tak layak ya Allah. Dengan dosa aku, dengan kekurangan aku, Kau bagi aku nikmat. Ada makan, ada minum, ada apa. Kita tengok makanan kita, tengok minuman kita, tengok pakaian kita, tengok rumah kita, tengok kereta kita, tengok anak-anak kita, tengok nikmat yang Allah bagi. Ya Allah, Kau bagi aku semua yang baik-baik, ya Allah. Kita mengalir air mata sebab syukur ke Allah. Maka kita pun tunduk pada dia, ikut perintah dia, beribadah lagi. Nak minum pun kita baca bismillah. Nak minum baca bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Nak minum pun kita baca, ingat nama dia, ingat nama dia. Kemudian lepas tu, dan kalau Allah bagi kita kesusahan, kepayahan, kesakitan, susah, nak buat punya projek tak dapat-dapat, dan nak buat sesuatu tersekat-sekat, terhalang-terhalang, maka kita nak melihat di mana sayang Allah. Di mana sayang Allah pada kita, kasih Allah pada kita. Maka kita nampak di situ, oh ya Allah, Engkau lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Engkau nak latih aku supaya bersabar. Engkau nak latih aku supaya bersabar. Aku sabar ya Allah, aku reda. Ya Allah, Engkau nak uji reda tak aku pada kesalahan ni, kelemahan ni, kesakitan ni, kepayahan ni, ujian masalah ni. Engkau nak latih aku reda tak reda. Maka aku pun reda ya Allah. Kita melihat kasih sayang Allah. Maknanya Allah nak bagi kebaikan pada kita walaupun perkara yang kita nampak tu buruk. Walaupun buruk, tetapi sebenarnya hakikatnya baik. Sebab Allah ni sayang pada kita lebih daripada kita sayang pada diri kita sendiri. Kita sayang pada diri kita sendiri macam orang-orang penagih dadah. Tahu orang penagih dadah? Orang penagih dadah ni kan, dia ambil dadah, dia tahu dadah tu merosakkan diri dia. Dia tahu. Tapi dia tak nak tinggalkan dadah tu. Kan, tak nak tinggalkan dadah tu. Malahan dia ambil sampai ketagihan. Dapatlah rasa seronok sekejap. Lepas tu menderita. Kan? Lalai. Jadi orang dadah ni sebenarnya orang semua sama macam orang isap rokok. Isap rokok bersama. Orang dadah, orang isap rokok ni contohnya. Kita berambil sesuatu yang kita tahu bahaya. Kalau tidak haram pun makruh tahriman. Makruh yang mendekati haram. Maka kita ambil juga. Kenapa kita ambil? Kita lalai. Apa kita lalai? Kita lalai sebab kita tak ingat bahawa tubuh badan kita ni Allah punya. Kita ingat kita punya. Kita boleh makan apa saja kita nak makan. Kita boleh minum apa saja kita nak minum. Rupanya tubuh badan ni pun Allah punya. Inna li badanika alaika haqqah. Pada tubuh badan kamu ada hak. Kan? Kita tak sedar kita lalai. Serupalah. Dan macam mana orang yang terputus hubungan dengan Allah. Dia lalai. Maka apabila dia lalai, dia rosakkan diri dia. Kan? Allah bagi elok, dia tak syukur. Allah bagi susah, dia tak sabar. Jadi sebab tu kita nak kena yakin dengan apa yang berada dalam kehidupan. Kita tengok di mana kasih sayang Allah. Ini kata baik sangka. Baik sangka pada Allah ni. Bila Allah bagi pada kita, di mana sayang Allah tu. Kita cari sayang Allah tu.
Di mana kasih Allah? Kita cari kasih Allah. Maka kita boleh bersyukur. Sebab Allah lebih sayang pada kita. Allah tak akan bagi kemudaratan. Allah tak akan zalim kita. Kita menzalimi diri kita. Macam penagih dadah, ambil dadah. Zalim diri dia sendiri. Macam penghisap rokok. Dia hisap rokok. Menzalimkan diri dia sendiri. Macam mana orang yang makan makanan-makanan yang haram. Dia zalim diri dia sendiri. Allah tak bagi makan benda yang merosakkan. Kita makan benda yang merosakkan. Benda yang haram itu merosakkan. Merosakkan. Arak. Kamu melihat ada kebaikan padanya, tetapi keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Allah firman dalam Quran, siapa nak minum arak? Kan, dia ada kebaikan, dia ada keburukan. Arak ada kebaikan. Contohnya, mungkin musim sejuk, minum arak, panas sikit badan. Kan? Tetapi keburukan lebih banyak. Maka Allah tak bagi sebab keburukan lebih banyak. Kan? Macam itu. Jadi dari sebab sini, Allah sayang pada kita lebih daripada kita sayang diri kita sendiri. Sebab tu bila Allah bagi sesuatu pada kita, kita nak melihat di mana sayang Allah. Di mana kasih Allah. Di situlah syukur akan timbul syukur. Di situlah akan timbul sabar. Dan akhirnya syukur dan sabar membawa kepada redha. Redha kepada Allah. Apa maksud redha? Redha ni kita menerima segala yang Allah bagi pada kita ni, pasrah tadi dengan penuh ketenangan hati. Hati kita tenang. Hati kita tenang. Hati kita bahagia. Tak apalah. Susah sikit. Tak apalah. Ya. Jadi inilah perkara yang kita nak kena gambarkan. Bagaimana orang yang mengenal Allah, yang faham akan ujian yang ada ni, dia akan sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin sayang. Allah pun makin sayang kat dia. Sayang yang khusus. Kan, Allah kan sayang yang khusus. Jadi ini perkara yang penting. Kita lah betul. Azwani sebut menzalimi diri sendiri. Betul. Kita lah yang menzalim diri kita sendiri. Kita yang menzalimi diri kita sendiri. Allah tidak akan zalim kita. Tidak akan. Kenapa? Sebab Allah SWT telah mengharamkan diri dia ataupun zat dia yang maha suci, maha mulia menzalimi hambanya. Allah mencipta hambanya, dia tidak akan menzalimi hambanya. Walaupun namanya Fir'aun. Kita hanya sebut Maha Fir'aun. Walaupun namanya Namrud, walaupun yang bernama Haman, Allah tidak akan zalim pada makhluknya. Allah tidak akan zalim pada makhluknya. Walaupun makhluk itu buat jahat, buat mungkar, buat maksiat. Allah Maha Adil. Jadi Allah biarkan. Bila dia memilih nafsu, bila dia memilih syaitan, bila dia memilih kejahatan, Allah biarkan. Bagilah. Allah biarkan iblis yang menderhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala hidup sampai kiamat. Kiamat habis dia mati. Kenapa Allah berikan iblis sampai kiamat baru dia mati sama dengan orang lain? Maknanya tak ada orang dah, semua dah habis dah. Kenapa? Kalau kita kata kan kita kata dalam logik kita, buat apa nak bagi umur iblis panjang sampai kiamat baru ni, dan banyak dia rosakkan orang kan. Allah SWT Maha Penyayang. Allah memberi tempoh kepada iblis supaya iblis berfikir sepanjang hidup dia, berfikir. Supaya dia meneliti hidup dia, betul ke aku ni? Betul ke aku ni? Lawan Tuhan aku? Lawan kehendak Allah? Betul ke? Allah bagi tempoh sampai kiamat supaya iblis berfikir, supaya iblis bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya iblis minta ampun pada Allah. Supaya iblis kan membetulkan kesalahan dia. Allah bagi sampai panjang. Tapi apa yang iblis sebut di dalam Al-Quran digambarkan oleh Allah SWT. Bila diberikan tempoh, dia minta, aku nak minta tempoh ya Allah. Maka Allah bagi tempoh. Sayang Allah bagi tempoh. Allah nak hukum dia boleh tak masa tu? Hukum dia? Boleh. Bukan Allah tak boleh hukum iblis masa tu. Terus dicantas, terus masuk neraka. Kalau jahat sangat dengan. Allah Maha mengetahui. Jahat, dia akan jadi orang jahat contohnya. Menghasut orang, menyesatkan orang. Tapi Allah sayang. Ada kasih sayangnya. Dalam hukumannya ada kasih sayangnya. Maha Penyayang Allah bagi tempoh. Tak apalah, mungkin sekarang kau tengah tak fikir betul. Otak kau tengah mamai. Aku bagi kau sampai kiamat hidup. Aku bagi kau pilih untuk minta ampun. Pilih untuk bertaubat. Pilih untuk betulkan kesalahan. Tapi apa iblis buat?
Memang dah bila dia laknat tu memang maknanya Allah dah maha mengetahui. Dia tidak akan patah balik. Tapi Allah nak memberikan tempoh supaya dia ni boleh berfikir. Tak ada sayang Allah. Jadi Allah maha penyayang. Walaupun kepada musuh-musuh Islam. Kan? Kita dengar macam-macam musuh buat kat orang Islam kan. Pancung, kerat, seksa, bunuh. Kita nampak zalim lah. Zalim. Kan? Orang-orang yang musuh Islam buat macam-macam ke orang Islam. Macam-macam dia buat. Kan? Tetapi kenapa dia tidak dihukum oleh Allah on the spot? Kenapa Allah biarkan orang umat Islam menderita? Kenapa umat Islam dibunuh? Umat Islam diseksa? Buat macam-macam, dihalau, dipukul. Kan? Kenapa? Kerana kita lihat Allah SWT memberi tempoh pada mereka. Itu sayang Allah. Tapi dia tak nak kembali pada Allah. Dia tidak bertaubat. Tidak mahu bertaubat. Maka pada ketika itu Allah Maha Adil. Allah Al-Muntaqim. Allah Maha Menyeksa. Jadi bagi kita, apa sahaja yang berlaku pada kita, kita nak tengok di mana sayang Allah. Di mana sayang Allah. Mesti ada. Sebab Allah Maha Penyayang. Allah lebih sayang kepada kita daripada kita sayang diri kita sendiri. Kita sayang diri kita, kita menganiaya diri kita. Kita menzalimi diri kita. Kita buat benda-benda yang akan merosakkan hidup kita. Kan? Kita buat benda yang merosak hidup kita. Kita kata kita sayang diri kita kan. Kita buat perkara yang merosakkan hidup kita. Tapi Allah tidak akan buat sesuatu yang merosakkan kita. Melainkan kita sendiri. Sebab tu Allah gambarkan dalam Al-Quran. Zaharal fasada fil barri wal bahr. Bima kasabat aydin nas. Liyuziqahum ba'dal ladzi amilu. La'allahum yarji'un. Kamu melihat kerosakan di daratan, di lautan. Disebabkan tangan-tangan manusia. Perbuatan manusia. Bima kasabat aydin nas. Dengan sebab tangan manusia. Pilihan manusia. Mereka sendiri buat kerosakan. Maka Allah mempersaksikan. Liyuziqahum ba'dal ladzi amilu. Allah mempersaksikan perkara tersebut, kerosakan itu. Supaya dia melihat apa yang diperbuat tadi. La'allahum yarji'un. Ini sayang Allah ni. Sayang Allah. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka, semoga mereka patah balik pada Allah. Melihat kerosakan tsunami. Melihat kerosakan, kita kata masyarakat hari ini rosak dengan dadah, dengan apa? Melihat kesan. Bima kasabat aydina, disebabkan tangan-tangan manusia. Kemudian lepas itu berlakulah kesan-kesan daripada keburukan ni, zalim tadi, berlakulah kesan-kesan kerosakan di daratan, di lautan. Tapi Allah nak memperlihatkan, nak bagi pengajaran. Allah bagi pengajaran. Tak semua habis. Ada yang hidup. Ada yang boleh bersama-sama. La'allahum yarji'un. Supaya patah balik pada Allah. Allah sayang. Jadi sebab tu, apabila berlaku sesuatu kepada kita, sebagai orang yang beriman, dan kita tahu, Allah SWT yang memiliki segala-galanya, termasuklah qada dan qadar kita tadi, maka pada masa itu hendaklah kita apa? Kita mencari kasih sayang Allah. Kalau kita diberikan kebaikan, nikmat, kita nak syukur. Syukur ke Allah, terima kasih ke Allah. Bukan cakap ya alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah cakap macam tu. Tak, kita nak rasa. Rasa terima kasih ke Allah. Hati kita. Baru syukur, rasa. Kemudian lepas tu, kita gunakan nikmat tadi untuk nak berubudiah pada Allah. Gunakan pula nak tolong agama Allah. Tolong sahabat-sahabat kita. Tolong saudara kita. Tolong dakwah. Bantu. Ini makna syukur. Kemudian kita sebut-sebut nama Allah. Banyakkan sebut nama Allah. Puji dia. Sebab Allah SWT maha, kita kata maha agung. Layak untuk dipuji. Kita puji dia. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Kemudian bila Allah bagi kita kesusahan, kepayahan, sama juga. Maka kesusahan, kepayahan tu kita nak tengok kat mana kasih Allah tu. Oh, mungkin Allah nak ingatkan aku macam tadi kan. Allah nak ingatkan aku, ada kafarah, ada kesalahan yang aku buat. Mungkin niat aku tak betul, mungkin fikiran aku tak betul, mungkin matlamat aku tak betul, mungkin kaedah aku tak betul, mungkin aku ada buat sesuatu kan yang tak betul. Ada, mesti ada.
Kita tak perasan salah kita. Kita rasa kita betul. Kita rasa kita hebat. Tapi sebenarnya banyak kelemahan kita. Allah nak tengok. Allah nak kita tengok. Allah nak kita tengok di mana kesalahan kita. Kemudian patah balik pada Allah. Sabar. Sabar, patah balik pada Allah. Kadang-kadang tidak ada kesalahan. Macam para Nabi, para Rasul, dah maksum. Tak ada kesalahan. Tapi Allah uji dia dengan kesusahan yang banyak. Kesusahan yang banyak. Yang paling susah sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ujian dia. Hebat ujian dia. Memang tak ada salah pun. Rasulullah maksum. Tak ada salah. Kan? Dia tidak ada kesalahan. Dia tidak ada dosa. Tapi Allah bagi ujian. Demi ujian. Demi ujian. Kenapa? Rupa-rupanya Allah nak naikkan lagi darjat dia. Nak naikkan lagi darjat dia. Nak naikkan lagi darjat dia. Nak naikkan lagi pangkat dia tu di sisi Allah. Sayang dia di sisi Allah. Kesempurnaan bahagia. Yang paling bahagia besok Rasulullah SAW lah. Dia paling susah sekali. Sebab tu saya pernah satu ketika lah masa belajar dululah. Saya heran. Saya tengok balik. Kenapalah orang baik-baik ni kena seksa, kena tangkap, kena bunuh. Orang baik-baik. Ulama-ulama, semua ulama, Imam Syafi'i, Imam Maliki, semua imam-imam besar-besar semua pakat-pakat masuk penjara. Ibn Taymiyah masuk penjara belaka. Semua pakat masuk penjara kena seksa. Imam Malik sampai tangan dia dia punya tangan tercabut daripada bahu dia. Tercabut. Dipukul. Macam-macam lah kan cerita. Kenapa lah orang baik-baik ni kena apa? Kena seksa. Kena azab. Ataupun susah lah, hidupnya susah. Yang kaya-kaya semua orang kapi-kapi. Orang kapi-kapi ni kaya belaka. Semua ada. Dekat dunia lah kan. Orang miskin, orang beriman miskin. Rumah dia pun teruk aja. Kan? Jangan kita pandang miskin tu pada harta pada dunia kan. Miskin tu pada hati. Tapi nak sebut macam ni, budak-budak, masa tu saya budak-budak lagi. Saya fikir, kenapa rupa-rupanya bila tengok balik rupanya Allah nak naikkan darjat kita. Allah nak naikkan darjat orang yang baik-baik ni. Ada syurga, contohnya Jannatul Firdaus. Nak masuk syurga Jannatul Firdaus. Ada syurga tu, dia takkan sampai dengan amalan kita. Takkan sampai dengan amalan. Nak masuk syurga, dia tak sampai dengan amalan kita. Tak sampai. Kita janganlah bangga dengan amalan kita. Aku dah banyak sedekah, aku banyak haji, aku banyak umrah, aku banyak tolong orang. Nak masuk syurga ni, tak sampai dengan amalan kita. Maka sampai dengan apa? Sampai dengan kesabaran kita. Kesabaran kita. Jadi Allah bagi kita ujian, Allah bagi kesusahan, kita sabar. Kita sabar. Maka Allah ganjarkan kesabaran kita tu dengan rahmat dia, Allah ganjarkan. Walaupun sabar kita tu pun sebenarnya banyak kelemahan lagi, tapi Allah ganjarkan. Allah ni Maha Pemurah, Maha Pengasih. Allah bagi. Akhirnya masuklah Jannatul Firdaus. Kita mimpi nak ada duduk kat Jannatul Firdaus. Saya bagi saya contoh. Contoh simple kita boleh fikir. Kita kata kalau nak masuk syurga tak? Ya, syurga. Macam mana syurga yang paling orang yang paling rendah darjat dalam syurga? Kita dah bincang hadis ni kan. Orang paling rendah darjat dalam syurga 10 kali dunia. Dunia ni 10 kali. 10 kali tanah di dunia ni. Dia punya istana dia punya semua. Dia ada kerajaan 10 kali dunia. Dunia ni 10 kali. Bayangkan. Kita bercita-cita nak memiliki seluruh dunia yang ada sekarang. Kita pergi Kuala Lumpur tu kita punya. Bandar Kuala Lumpur kita punya. Malaysia kita punya. Pergi ke Thailand, the whole Thailand kita punya. Pergi ke Brunei ada minyak. Brunei kita punya. Bukan Sultan Brunei punya, kita punya. Pergi ke Amerika kita punya. Satu dunia kita punya. Bayangkan kita punya satu dunia ni. Boleh tak kita nak memiliki satu dunia ni? Mimpi boleh lah, mimpi boleh. Kan? Mimpi boleh. Nak beli rumah pun berkira. Kan? Berapa 100,000 susah lah. Berapa ni? 1 juta. 1 juta. Yang ni berapa pula? Ini 10 juta. Rumah ni 10 juta. Gaji kita baru kan 2,500 sebulan. Kan? Gaji kita katalah 10,000 sebulan. Ini rumah berapa ni? 10 juta. 10,000. Nak beli rumah 10 juta boleh tak? Tak boleh. Bermimpi boleh lah, mimpi. Tapi
Kita kata itu darjat yang paling rendah dalam syurga. Darjat yang paling rendah dalam syurga. Kan? Yang paling rendah dalam syurga, yang paling miskin dalam syurga, kekayaan dia 10 kali dunia. Dia jadi raja. Raja, dia ada istana dia. Dia ada dia punya pengikut dia. Dia ada pembantu dia. Allah jadikan nak main bola, boleh ada main bola. Kalau dia minat bola, boleh main bola. Ada tim bola dia, banyak tim bola dia boleh buat. Dia boleh minta ke Allah. 10 kali dunia. Paling miskin dekat dalam syurga. Kita kata, ya Allah, aku nak Jannatul Firdaus. Layak tak kita nak dapat Jannatul Firdaus? Syurga di mana para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di sana, kita duduk selawat pada dia. Kan? Layak tak kita? Tak layak. Sembahyang kita yang tak khusyuk tu. Sedekah kita yang tak ikhlas tu. Amalan kita yang bercampur-campur tu. Tak layak. Jadi sebab itulah ada masanya ganjaran itu datang dengan sebab sabar kita. Sabar. Sabar. Ini yang paling tinggi sekali, orang yang sabar. Yang boleh syukur, yang boleh sabar. Jadi ganjaran tu pada sabar dan pada syukur. Pada redha kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan dalam bentuk kita kata berapa banyak kita sedekah. Berapa banyak kita solat. Itu adalah amalan. Kita tak akan masuk syurga dengan amalan kita. Macam mana kita tidak boleh beli rumah yang berharga 100 juta. Rumah 100 juta, nak beli rumah 100 juta, mimpilah. Kan? Mimpi bolehlah. Jadi nampak tak? Jadi sebab itulah bila kita melihat bagaimana kasih sayang Allah. Kan? Apa yang ada pada kita ni kerdil sangat, sikit sangat berbanding dengan apa yang Allah nak beri di akhirat nanti. Jadi apabila kita memahami akan hakikat bahawa Allah lah pemilik segala-galanya. Kan? Hidup kita Allah yang punya, Allah yang milik. Kan? Semuanya Allah yang milik. Termasuk qada qadar Allah yang milik. Maka kat situlah bagaimana kita nak mendidik diri kita, mentarbiah diri kita, mengingatkan diri kita bahawa kalau ada benda yang baik yang Allah bagi, kena syukur ke Allah. Rasa dalam hati terima kasih, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita nak rasa sampai kita sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai menangis tuan-tuan. Sampai menangis. Kita nak cari kasih sayang Allah tu. Di mana kasih sayang Allah? Kita nak cari kasih sayang Allah. Kalau Allah bagi kesusahan, Allah bagi kepayahan, penderitaan, kita nak melihat kasih sayang Allah. Di mana kasih sayang Allah? Allah rupanya sayang pada kita. Allah nak hapuskan dosa kita. Allah nak naikkan, tingkatkan darjat kita. Mungkin Allah nak bagi kita sesuatu yang lebih baik, yang kita tak pernah fikir. Sebab tu Allah bagi susah kat kita. Kan? Nampak tak? Jadi orang beriman, ajaban li amril mu'min. Ajab kepada perbuatan-perbuatan. Kan? Apa kita kata, perkara yang ada kepada orang yang beriman. Diberikan kebaikan, syakara, dia bersyukur. Diberikan keburukan, kesusahan, sabara, dia bersabar. Dua-dua baik pada dia. Jadi hari Jumaat ni, kita nak rasa sayang pada Allah. Dan kita nak rasa sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Rasulullah sallam lah menjadi asbab utama kita dapat hidayah Allah ini. Sayang dia, kasih dia, korban dia, jihad perjuangan dia sampai kat kita. Sampai kat kita. Kalau kita tahulah perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang pada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang pada kita. Malahan dia nak jumpa dengan kita. Kan? Satu hari duduk-duduk bersama-sama dengan sahabat-sahabat dia, mengalir air mata dia. Air mata Rasul mengalir. Mengalir. Ini hadis-hadis beberapa sahabat termasuk Bukhari, ini hadis sahih. Mengalir air mata dia. Kan? Rasul kata, aku rindu dengan ikhwan aku, saudara aku. Aku rindu dengan saudara aku, kata Rasulullah SAW. Maka sahabat-sahabat kata, kamilah saudaramu ya Rasulullah. Tak, kamu ashabi, kamu sahabat aku. Aku rindu dengan ikhwan ni. Siapa mereka ya Rasulullah? Sahabat-sahabat tanya. Jadi kita ni, kalau kita lah termasuk dalam orang yang Rasulullah SAW rindu pada kita, kan? Alhamdulillah, kita dah disebut 1400 tahun tu, Rasulullah dah sebut dah pasal kita. Kalau kita lah orang yang layak mendapat rindu Rasulullah SAW. Rasulullah rindu kat kita. Kita rindu tak kat Rasulullah SAW?
Kita rasa rindu tak kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tak rasa rindu kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya Rasul tak rindu kita, Rasul rindu orang lain. Kita perasan. Kita perasan. Kita tak sayang Rasul macam mana sepatutnya. Sampai kita tak rindu nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak selawat pun berkira 10 kan, 100 kan, 1000 berkira nak selawat. Nak selawat berkira. Jadi kata Rasulullah SAW, aku rindu, mengalir air mata Rasul SAW, aku rindu nak jumpa dengan ikhwani, dia kata saudara aku. Maka berkatalah sahabat-sahabat, ya Rasulullah, kamilah ikhwanmu, ya Rasulullah, kamilah sahabat, kamilah saudaramu, ya Rasulullah. Maka dia, bukan, kamu ashabi, kamu sahabat aku. Aku rindu dengan ikhwani, saudara aku. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka, ya Rasulullah? Maka dijawab Rasulullah, mereka lah orang-orang yang beriman, orang yang Islam, yang mereka sayang pada Allah, sayang pada Rasul. Orang yang mengamalkan Islam ketika mana aku dah tak ada. Ketika mana aku telah meninggal dunia, wafat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan, dia rindu dengan orang yang rindu dia. Orang yang beramal dengan Islam, beramal yang berpegang dengan Islam, berpegang dengan iman. Yang mana ketika itu tak ada Rasul bersama dia. Saya minum air sikit. Saudara pernah tak cakap pada Allah, ya Allah, kami dah tak ada Rasul. Kami dah tak ada Rasul, ya Allah. Tak ada orang dah nak bimbing kami. Kita minta Allah bantuan, petunjuk. Sebab Rasulullah tak ada dah. Jadi rupa-rupanya Rasul rindu kat kita. Jadi, apa kata Rasulullah SAW? Saudara aku itu adalah mereka yang hidup pada zaman aku dah tak ada. Kemudian, mereka beramal. Mereka pegang, sabar. Kemudian sahabat-sahabat bertanya, bagaimana keadaan mereka, ya Rasulullah? Susah. Dalam hadis yang lain, kata Rasul, genggam seperti menggenggam bara. Dan ganjaran mereka 50 kali ganda. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana? 50 ganda sesama mereka ataupun macam mana? 50 ganda kamu dengan mereka. Subhanallah. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan, kita kena baik sangka dengan Allah. Apa yang Allah beri itu terbaik.
InsyaAllah kalau ada kesempatan malam ni kita akan bincang tentang penjara-penjara. Kita akan ambil tajuk penjara. Penjara Al-Masih Dajjal. Malam ni kita akan buat insyaAllah 9.30. Jadi kalau boleh kita kena rasa. Saya semalam tu bila berlaku peristiwa-peristiwa yang mencemaskan. Alhamdulillah ada yang mencemaskan. Ya. Kadang-kadang mencemaskan kita, mengganggu tenang ketenangan kita. Jadi kita nak kena rasa apa? Nak kena rasa bahawa di situ ada kasih sayang Allah. Contohnya ada di kalangan, ada berita baik lah. Berita baik apa? Contohnya vaksin, dia kata tidak akan dipaksa. Dia katalah. Dia akan haruskan. Bagi mereka yang tak mau ambil, boleh. Tak apa. Tapi kita tak tahu. Mungkin tu hanya kata-kata politik, kita tak tahu. Tapi mudah-mudahan kita doalah supaya Allah berikan kepada kita kekuatan. Jadi ada di kalangan kita yang merasakan bahawa kan, kita akan dipaksa. Memang kerajaan ni dipanggil Mulkan Jabriyah ni, zaman kita ni zaman akan dipaksa. Jadi bila kita dipaksa ni, kita kena redha pada Allah. Kalau kita terpaksa nak buat macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala izin kita dipaksa. Kita redha. Dan tak boleh lari dah. Katakanlah tak boleh lari. Boleh lari insya-Allah, tapi katakanlah kita tak boleh nak mengelak dah, tak boleh nak mengelak. Maka pada ketika itu kita melihat sayang Allah. Minta pada Allah, minta pada Allah. Saya cakap tadi, minta maaf lah, saya tak boleh nak bila cakap Rasulullah ni dia sensitif. Saya kata tadi kan, kita pernah tak doa minta ke Allah? Ya Allah, Nabi dah tak ada, Ya Allah, Rasul dah tak ada dah. Siapa lagi ulama-ulama yang ada? Tak ada. Ulama-ulama pun kita dah jauh dah. Ramai ulama-ulama yang dah meninggal dunia. Ramai ulama yang dah meninggal dunia. Jadi kita hanya Engkau lah Ya Allah. Hanya Engkau lah Ya Allah. Maka di sinilah kita nak kena rasa kasih sayang Allah, dan kita nak sayang Allah juga. Kita pun nak sayang Allah juga. Dan mana bila kita sayang Allah, dan Allah sayang kita. Allah memang sayang kita. Kita ni yang tak sayang Allah. Maka kita rasa gembira. Rasa gembira. Rasa gembira dengan apa yang ada pada qada dan qadar kita tu, insya-Allah. Jadi dalam masa 2-3 minit ni saya nak bacakan antara perkara yang menandakan kita ni sayang Allah. Antara perkara-perkara yang menandakan kita ni sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ada berapa sini? Saya bacakan jelah. Yang pertama sekali, seseorang yang sayang pada Allah itu, dia akan taat kepada yang disayangi. Maknanya kita akan taat pada Allah. Jadi kita sayang Allah ni, kita bila buat sesuatu ketaatan, sebab sayang Allah, nak cari redha Allah, maka kita tak hajatkan apa-apa. Apa kita hajat? Redha Allah saja. Redha Allah saja. Jadi yang lain tu, kalau Allah bagi, alhamdulillah, kita syukur. Kalau Allah tak bagi, kita sabar. Tapi kita buat satu, dan hamba yang mencintai Allah akan bergegas untuk mencapai keredaan Allah. Maka lihatlah Nabi Musa AS sanggup meninggalkan Bani Israel di belakangnya ketika dia berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Ayat 207 ni penting. Wa minan nasi man yashri nafsahu bitigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencarikan keredaan Allah semata-mata. Korbankan diri dia. Mengorbankan dirinya kerana mencari redha Allah. Dan Allah amat belas ihsan. Allah amat kasihan kepada hamba-hambanya. Jadi nombor satu, kita susah sikitlah berkorban. Orang yang cinta mesti berkorban. Berkorban apa? Kita beramal, sabar dalam beramal, sabar dalam membuang kejahatan kita, maksiat kita, mungkar kita, dosa kita, sabar dalam kita menolong orang, sabar berhadapan dengan kesusahan, kepayahan, sabar. Sabar ni tanda sayang untuk kita kekal taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bersegera kembali kepadanya. Orang yang sayang Allah, dia akan sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia beristighfar, dia bertaubat, sentiasa dalam keadaan minta ampun ke Allah. Sebab dia tahu dia lemah, dia tahu dia lemah.
Kemudian dia akan bersabar dengan ujian dan redha dengan ketentuan Allah. Dia sabar dengan ujian. Sebab tu kita tak akan dapat sayang Allah kalau kita tak sanggup menerima balak bencana. Kan? Macam mana kita nak meningkatkan cinta kita, sayang kita pada Allah Ta'ala? Kita kena ada satu kesanggupan dalam hati kita, dalam fikiran kita, sanggup susah. Sanggup berhadapan dengan bencana. Barulah kita boleh sayang Allah. Kalau kita tak sanggup nak susah, tak sanggup berhadapan dengan bencana, kita tak akan boleh nak meningkatkan sayang kita. InsyaAllah. Memperbanyakkan munajat. Banyakkan bercakap-cakap dengan Allah. Banyak bercakap-cakap dengan Allah. Kemudian mencintai Rasulullah SAW. Kemudian mencintai Rasulullah SAW tu, kita melakukan apa yang Rasulullah buat sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah kepada jalannya, berjuang pada jalannya. Itu semua apa yang Rasulullah buat sallallahu alaihi wasallam. Tu insya-Allah sikit sebanyak apa yang kita apa namanya? Untuk peringatan tazkirah untuk pada hari ini. Mudah-mudahan ada sedikit kebenaran, jadikan sebagai panduan insya-Allah. Jadi insya-Allah dalam 11 suku lebih kurang akan ada satu program, dan insya-Allah saya akan buka juga online. Ini adalah lebih kepada pemuda-pemuda lah, orang-orang yang pemuda, tapi yang tua-tua pun tak apa. Tak ada orang tua sini tak ada orang tua. Siapa nama sahabat tu? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika dia pergi untuk membuka kota Konstantinopel, dia pergi perang. Nak buka, kata Rasulullah, siapa yang pergi, pemimpin terbaik, siapa pergi tentera terbaik kan. Umur dia berapa tahun? Kalau tak silap umur dia 85 tahun. Kalau tak silap. Ka'ab bin Malik. Ketika peperangan Allah sama, apa peperangan apa tu? Yang dia kena boikot lah. Dia kena boikot sebab dia lambat pergi perang. Dia tertinggal. Tabuk, perang Tabuk. Jadi bila dia nak pergi tu, Rasulullah semua dah pergi dah. Dia lambat. Kita ingat berapa umur dia sehingga dia boikot. Balik tu Rasulullah semua boikot dia. Berapa umur dia agaknya? 80 tahun. 80 tahun ke 85 tahun. Umur Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kita ingat, umur 80 tahun pun kena boikot sebab lambat pergi perang. Bukan tak nak pergi, dia lambat pergi. Sampai nak pergi, tengok Rasulullah dah jalan dah. Rasulullah semua dah jalan, dia dah tertinggal jauh. Umurnya 80 tahun. Kita ni berapa tahun? Ada tak umur 80 tahun sini? Jadi tak ada istilah muda, tua, semua muda belaka. Dalam perjuangan semua muda belaka, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan rehat sekejap. Insya-Allah siapa yang ni dalam 11 suku kita akan mula program, dan insya-Allah malam nanti kita akan ada 9.30 Kita tangguh dulu dengan kita baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita rehat sekejap. Siapa yang ada masa lah 11 suku insya-Allah kita akan sambung insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.